Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Untuk hari ini kita akan menyambung lagi topik bab 5 sebatian karbon 5.2 subtopik hidrokarbon. Jika pada subtopik sebelum ini kita sudah berkenalan dengan apa itu sebatian karbon, hari ini cikgu akan mengajar kamu berkenaan dengan hidrokarbon pula. Apakah yang dimaksudkan oleh hidrokarbon? Sila dengar dengan teliti. Pertama sekali, kita akan memahamkan apa yang dimaksudkan oleh hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebatian yang mengandungi unsur hidrogen. Hidro ini maksudnya hidrogen. Manakala karbon di sini bermaksud sebatian ini mengandungi unsur karbon. Jadi bila ditanya apakah maksud hidrokarbon, hidrokarbon ini adalah sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan juga karbon. Sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi. Alam sekitar kita sangat kaya dengan 3 sumber utama hidrokarbon ini, yang mana kita boleh perolehi secara semula jadi, yaitu petroleum, gas asli dan juga arang batu. Cikgu percaya kamu pasti pernah mendengar berkenaan dengan ketiga-tiga jenis sebatian hidrokarbon ini. Gas asli dan petroleum terbentuk melalui proses yang berlaku dan mengambil masa berjuta-juta tahun lamanya. Hidupan laut yang hidup pada zaman dahulu, dinosaur, ikan besar apa semua tu, apabila mereka mati, ianya pasti akan terbenam di dasar laut. Kemudian selepas berjuta-juta tahun, sisa ataupun bangkai haiwan tadi yang tertanam tu semakin lama ianya akan semakin jauh ke dasar laut di bawah lapisan tebal batu dan juga lumpur. Akibat daripada kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran dan juga proses penguraian oleh bakteria akan mengubah sisa tadi menjadi petroleum dan gas asli. Proses ini mengambil masa berjuta-juta tahun, dan apabila terhasilnya petroleum dan gas asli, barulah manusia boleh melombong dan mendapatkan sumber tersebut daripada perut bumi. Apakah kegunaan arang batu? Arang batu ini sangat penting untuk menjanakan tenaga, khususnya dalam loji-loji penjanaan tenaga elektrik. Contohnya kita di Tawau, kita masih menggunakan loji arang batu untuk menjanakan tenaga elektrik di daerah kita. Bagaimanakah arang batu terbentuk? Sama juga seperti petroleum dan gas asli, cuma bezanya arang batu ini berada di daratan. Berjuta-juta tahun dahulu, sisa tumbuhan mati secara semula jadi akan tertanam di dalam tanah. Sisa itu juga akan semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu yang tebal. Seperti petroleum dan juga gas asli, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu, haba yang diserap daripada persekitaran dan juga proses penguraian oleh bakteria akan mengubah fosil daripada tumbuhan tadi menjadi arang batu. Penyulingan berperingkat petroleum. Tahukah kamu bahawa petroleum ini merupakan satu campuran yang terdiri daripada banyak bahan yang mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan seharian kita? Proses untuk mengasingkan campuran petroleum dipanggil sebagai penyulingan berperingkat. Tujuan proses penyulingan berperingkat ini adalah untuk mengasingkan campuran petroleum yang mempunyai takat didih berbeza. Dengan kata lain, campuran-campuran yang ada pada petroleum ini mempunyai takat didih berbeza. Jadi, kita boleh mengasingkannya dengan cara mendidihkannya pada suhu yang berbeza-beza untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita mahukan. Okey, sekarang cikgu akan close up secara dekat gambar penyulingan berperingkat petroleum ini agar kita dapat melihatnya dengan jelas. Okey, bahagian atas sekali. Sekiranya kita memanaskan petroleum pada suhu di bawah 30 darjah Celsius, kita akan memperolehi gas petroleum yang kita gunakan sebagai bahan api untuk gas memasak yang kita guna di rumah. Itulah tong gas kamu. Kemudian sekiranya petroleum tadi dipanaskan lagi pada suhu 30 hingga 75 darjah Celsius, kita akan memperolehi petrol yang kita guna sebagai bahan api di loji penapisan minyak dan juga untuk kegunaan kereta. Jadi kalau kamu pergi Petronas, pergi Shell ataupun Petron, kamu isi minyak, petrol kereta kamu, itu adalah hasil daripada penyulingan berperingkat pada suhu
ini. Okey, kemudian apabila kita panaskan lagi petroleum itu pada suhu 75 darjah Celsius sehingga 150 darjah Celsius, kita akan memperolehi nafta. Nafta ni kita guna untuk membuat pelarut, racun perosak dan bahan asas dalam industri petrokimia. Okey, peringkat keempat pula, apabila kita memanaskan lagi petroleum pada suhu 150 hingga 237 darjah Celsius, kita akan memperolehi kerosin. Kerosin ini adalah bahan api yang digunakan pada kapal terbang. Kapal terbang, untuk pengetahuan kamu, tidak boleh guna petrol yang biasa kita guna pada kenderaan. Dia memerlukan kerosin kerana kerosin ini minyaknya lebih ringan. Kapal terbang mesti ringan kan supaya dia boleh terbang. Okey, kemudian pada suhu 237 darjah Celsius hingga 250 darjah Celsius akan menghasilkan diesel. Diesel pun sama juga adalah sejenis bahan api, tapi kebanyakannya digunakan untuk kenderaan besar seperti bas, taksi, double cab, apa semua tu kan. Kamu tahu juga kan, minyak bila kita isi kenderaan di stesen minyak, dia mesti petrol ataupun diesel. Kalau diesel, yang ini, ya, dianya terhasil daripada penyulingan berperingkat pada suhu 230 hingga 250 darjah Celsius. Okey, kemudian yang keenam, pada suhu 250 hingga 300 darjah Celsius, penyulingan berperingkat ini akan menghasilkan minyak pelincir. Okey, kemudian pada peringkat ketujuh, 300 darjah Celsius hingga 350 darjah Celsius akan menghasilkan minyak bahan api yang digunakan untuk kapal laut dan juga stesen jana kuasa. Minyak yang kita guna untuk menjana tenaga elektrik dan juga untuk menggerakkan kapal laut adalah dihasilkan pada peringkat ini. Dan yang terakhir, jika kita panaskan lagi petroleum pada suhu atas daripada 350 darjah Celsius, kita akan mendapat bitumen. Bitumen ni adalah bahan yang kita guna untuk membuat jalan raya, tar, ya. Seterusnya kita akan melihat dua jenis sebatian hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon terbagi kepada dua jenis, iaitu hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tak tepu. Apakah maksud hidrokarbon tepu? Ianya mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Nanti kita lihat contoh. Hidrokarbon tak tepu pula bermaksud ikatan hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbonnya. Ya, okey, kita lihat contohlah. Kita lihat gambar lagi senang faham, ya. Okey, ikatan kovalen tunggal untuk hidrokarbon tepu ni kamu lihat dalam sini. Ya, ikatan kovalen tunggal ni maknanya antara atom karbonnya itu dia cuma ada satu ikatan saja. Manakala ikatan kovalen bagi hidrokarbon tak tepu, dia mesti sekurang-kurangnya ada satu yang dua begini. Ini maknanya ikatan kovalen ganda 2. Jadi ini caranya kita membezakan hidrokarbon tepu dan juga tak tepu. Dia punya struktur tu. Satu ada ikatan kovalen ganda 2, manakala yang ini mempunyai ikatan kovalen tunggal sahaja. Okey, contoh bagi kedua-duanya yang akan kita bincangkan. Bagi hidrokarbon tepu, contoh yang akan kita bincangkan ialah alkana. Manakala bagi hidrokarbon tak tepu, satu contohnya ialah alkena. Senang saja mau ingatkan. Satu alkana, satu alkena. Kana dan kena. Sekarang kita akan berkenalan dengan alkana. Apakah itu alkana dan apakah ciri-cirinya? Seperti yang cikgu katakan tadi, alkana adalah sejenis sebatian hidrokarbon tepu kerana ianya mempunyai ikatan kovalen tunggal antara atom-atom karbonnya. Alkana mempunyai formula AM, iaitu CnH2n tambah 2, yang mana kamu kena ingatlah, di mana N itu adalah bilangan atom karbon bagi alkana. Kenapa? Nanti kita akan lihat contoh supaya kamu lagi faham, ya. Ini maksud saya tadi, ya. Alkana dia mempunyai ikatan kovalen tunggal antara atom-atom karbonnya. Itu maksud alkana. Kalau nampak yang macam gini lukisannya, maknanya ianya adalah alkana. Alkana ini ada banyak jenis bergantung kepada bilangan karbonnya. Sekiranya alkana itu mempunyai satu karbon, kita panggil dia sebagai metana. Sekiranya ianya mempunyai dua karbon, ianya dipanggil etana. 3 propana, 4 butana,
5 pentana, dan 6 heksana. 7, 8, 9 pun ada lagi. Ada juga namanya. Tapi kita tengok 6 ni saja. Kalau ingat banyak-banyak pening kamu kan. Jadi, nama bagi alkana adalah berbeza mengikut bilangan karbon pada molekul alkana tersebut. Seterusnya, alkena pula. Alkena adalah sebatian hidrokarbon tak tepu kerana setiap atom karbonnya mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 dengan karbon-karbon yang lain. Formula am bagi alkena ialah CnH2n, di mana N itu adalah bilangan atom karbon. Nanti cikgu akan tunjukkan cara-cara formula am ni kita guna ya. Okey, ini adalah contoh struktur yang menunjukkan alkena. Dia mesti ada satu ikatan kovalen ganda 2 pada karbonnya. Seperti juga alkana, alkena ini mempunyai nama yang berbeza-beza mengikut bilangan karbon yang ada pada molekulnya. Ya, alkena ini tiada yang satu karbonnya, dia terus start dengan 2. Sekiranya alkena itu mempunyai 2 karbon, namanya adalah etena, 3 propena, 4 butena, 5 pentena, dan 6 heksena. Senang siap kamu bezakan dengan alkana kan? Kalau alkana di belakangnya anak-anak. Kalau alkena di belakangnya tu enak. Macam begitu ya. Okey, seterusnya cikgu akan menunjukkan cara-cara melukis formula struktur alkana dan juga alkena.